Hi guys, welcome back to the channel. Tapi kejap. Sekarang kau apa? 4.57. Pukul 5 dah kan? Okay, tapi guys, pernahkah korang terfikir siapa yang decide ni nak buat 60 second equal to 1 minit, 60 minit equal to 1 jam? Jadi 60 second, 60 minit ini adalah sistem sexagesimal dan dia diintroduce oleh Empire Babylon. Jadi, para saintis pada ketika ini telah bersetuju yang Babylonia ni menggunakan base 60 ni bukan saja-saja bukan randomly pilih 60 dan bukannya dapat daripada wahyu Tuhan lah. Dan para saintis juga percaya yang Babylonia ni adalah great mathematician pada zaman purba dulu. They are the first empire yang guna angle, they are the first empire yang guna degree, yang guna friction dan guna mathematic equation. So, sistem base 60 yang dicipta oleh Babylonia ni kita guna sampai hari ini, which is 360 degree dalam one circle, 360 hari dalam 1 tahun, 60 second equal to 1 minute dan 60 minit equal to 1 hour. Everything is about 60 punya base. So, dalam video kali ini aku nak ceritakan alat apa yang digunakan oleh orang purba untuk menentukan masa before this. Yang pertama adalah jam matahari. Okey, orang dulu sumber mana lagi dia orang nak ambil untuk menentukan masa kalau tak dia orang tengok matahari dan bulan. Melalui matahari dan bulan ni lah dia orang tahu naik je matahari siang, naik je bulan malam. So the first alat ni dia orang panggil sundial ataupun kita panggil jam matahari lah. So macam mana tu? Okey, dia orang menggunakan batang, dia orang cucuk vertically dan pergerakan matahari tu akan menyebabkan ada bayang di bawah. Dan bayang tu lah yang akan bergerak. Ada research mengatakan lah yang sundial tu dia orang bahagikan kepada 14 session. Maknanya dia 10 yang tengah tu adalah siang dan first yang 2 section tu adalah pagi dan last 2 section tu adalah petang. Dan itulah cara dia orang menentukan masa pada zaman dahulu. Tetapi guys, alat ni dia ada limitation dia tau. Sebab jam ini dia menggunakan cahaya matahari untuk menentukan masa. Tetapi apakah berlaku kalau waktu tu waktu mendung ataupun waktu tu waktu malam? So basically jam ini hanya boleh digunakan masa matahari wujud sahaja. Yang kedua adalah jam air. Jam air ni direka adalah sebab ada kelemahan pada jam matahari ni. Dan sama juga, jam air ni tidak dapat diketahui bila dia dicipta. Dan ada bukti yang kecil lah yang mengatakan ada ukiran pada dinding yang diukir pada zaman Mesir purba. Dan macam mana jam air ni berfungsi guys? Okey, jam air ni dia menggunakan titisan air yang mengalir ke dalam satu mangkuk lah. Okey, kau fikir logik macam satu titis tu mungkin 1 second kot. Dan bila penuhnya satu mangkuk tu mungkin habis waktu siang ke ataupun waktu malam. Jam air dan jam matahari ni adalah alat yang paling tepat untuk mengukur masa pada waktu itu. Ada yang mengatakan pada tahun 4000 sebelum Masihi, teknologi jam air ni telah dibawa ke China. Dan ialah, China dah improvise jam air ni menggunakan gear, menggunakan alat-alat untuk mencanggihkan lagi jam air ni. Dan disitulah startnya evolusi jam air. Daripada jam air basic ke jam air yang lebih canggih. So macam yang kita tahulah, jam air ni juga ada kelemahan dia sendiri. So jam air ni akan membeku pada 0 degree Celsius. Lepas tu orang zaman dulu dia dah improvise dan dia menukarkan air kepada mercury sebab mercury punya freezing point adalah negatif 38. Yang ketiga adalah candle clock, iaitu jam lilin. Pada tahun 520 Masihi, Empire China juga ada mencatatkan lilin juga digunakan untuk menentukan masa. Dan dia sangat efektif untuk guna pada waktu malam. Cerita pasal candle clock ni, pada zaman dahulu kan, ada seorang raja ni, nama dia Raja Alfred. Dia menggunakan satu alat yang special dan alat itu mengandungi 6 batang lilin di dalamnya. Dan setiap satu lilin tu boleh dibakar habis dalam masa 4 jam. Jadi alat tu kan ada 6 batang lilin. Untuk menghabiskan semua lilin dalam satu alat tu, dia mengambil masa kira-kira 24 jam. Yang keempat adalah hourglass, jam pasir lah. Kemunculannya juga tidak dapat dipastikan, tetapi ramai orang percaya hourglass ni direka oleh orang Egypt pada zaman dulu. Tapi satu benda yang confirm ni berkenaan dengan hourglass, dia digunakan semasa berlayar. Sebab
ada catatan yang mengatakan pada tahun 1522 ada satu kapal ni dia berlayar mengelilingi dunia tau. And surprisingly dalam kapal tu ada 18 hourglass ni lah. So dia menggunakan hourglass ni untuk menentukan masa dia untuk berlayar lah kot. Yang kelima adalah mechanical clock. Mechanical clock ni direka pada abad ke-11 dan dia widely guna pada abad ke-14. Pada abad ini ada seorang ni yang bernama Galileo Galilei. Dia merupakan seorang bapa sains dan dialah orang yang pertama yang mencipta pendulum. Dan disebabkan ciptaan pendulum daripada dia inilah dia merupakan evolution untuk jam mechanical ini. Dan jam ini mengambil masa 50 tahun tau oleh seorang Dutch mathematician lah mencipta first pendulum mechanical clock. Korang bayang dulu orang guna jam air kan. So titisan tu mungkin tidak sekonsisten pendulum. Disebabkan itulah orang kata jam pendulum ni adalah jam paling tepat dan paling evolutionized pada ketika itu. So pada ketika itu pengangkutan paling utama adalah melalui pelayaran di laut. Jadi jam pendulum ini dia tidak berapa boleh guna di atas kapal. Yelah pendulum kan dia ayun. So kalau kat laut tu dia akan effect accuracy of the time. Jadi pada ketika itu terciptalah satu jam yang bernama pocket watch. Pocket watch ni dicipta sangat accurate. Time ni evolution mechanical sudah dikembangkan. So diorang guna gear lah, diorang guna spring lah, diorang guna macam-macam. So accuracy jam pocket watch ni adalah 30 minit per day, which is pada ketika itu that is the best jam ever made by human lah. Dan pocket watch ni menggunakan spring instead of pendulum. Sebab itulah dia sangat berguna untuk berlayar lah. Next adalah wrist watch, iaitu jam tangan. Pada tahun 1904, Perang Dunia Pertama ni berlaku tau. Jam pocket tidak sesuai digunakan. So, golongan askar ni lah menjadi golongan pertama yang memakai jam tangan disebabkan kesesuaian jam tangan pada ketika itu untuk berperang. Next adalah quartz watch. Quartz ni macam kita tahu dia adalah satu benda lah, dia mineral. So dalam bahasa mudah dan ringkas untuk aku nak explain ni, okay, aku pun tak power sangat fizik lah, okay. Quartz ni bila kena elektrik dia akan bergetar, dia akan produce satu frekuensi. Dan frekuensi yang dihasilkan oleh quartz ni adalah 30,000 per second. Dan frekuensi ni adalah consistent throughout every time. Dan accuracy jam ini pada ketika itu adalah 1 second per years. Dan jam inilah juga yang kita pakai pada hari ini. However, hampir 40 tahun kemudian, satu jam yang dinamakan jam atomik ataupun atomic clock, dan jam ini adalah jam yang paling accurate di dunia pada ketika ini. Tahu tak, atomic clock ni sangat tepat dan dia menggunakan cesium. Pada tahun 1967 ni, it's formally recognized as a new international unit of time. Cesium ni mengeluarkan frekuensi sebanyak 9,692,631,770 oscillation per second. Jadi jam ini boleh mengekalkan akurasinya sehingga 1 second per million year. Kau boleh bayang tak? Maksud dia dalam 1 million year tu 1 second je dia lari. Tepat tak tepat? Jadi kenapa atomic clock ni sangat berguna pada ketika ini? Okey, disebabkan advance teknologi yang kita ada dan research yang lebih mendalam yang kita nak cari. So that's why saintis-saintis ni memerlukan satu masa yang sangat accurate dan precise. Okay guys, pada awal-awal video ni aku ada tanya korang pasal masa kan. Okay, melalui apa yang aku cerita ni, korang perasan tak betapa banyaknya masa saintis mengkaji untuk mendapatkan accuracy untuk 1 second. Accuracy untuk 1 second tau, bukan 1 minit. Okay, lagi sekali lah, kalau aku tanya korang sekarang ni pukul berapa kan? Okay, katakan pada ketika itu 4.57. Okay, tolonglah cakap 4.57, jangan cakap pukul 5. Okay, conclusionnya guys adalah kita perlulah hargai masa. Okay, walaupun 3 minit lari, saintis ni kaji lah, punya kaji nak dapat accurate 1 saat tu. Okay, sampai di sini saja video pada kali ini. Kalau korang suka video ni, korang boleh tekan button like. Kalau korang ada any suggestion nak suggest kat kita orang, korang boleh komen down below. Dan kalau korang rasa video ni worth to subscribe, boleh tekan button kat sini. Okay guys, see you on the next video. Bye bye.